أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعين ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Yunus ayat 21. Sebelum tu tengok pengajaran ayat yang lepas. Itu ayat 19 dan 20. Ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah fakhtalafu walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Maksudnya, dan tidaklah manusia itu melainkan satu umat, satu agama, lalu mereka berselisih. Dan jikalau tidak kerana ketetapan Allah yang telah ditetapkan, pasti telah berlakulah kebinasaan di antara mereka pada apa yang mereka perselisihkan. Pengajarannya, asal umat manusia adalah satu agama, iaitu agama Islam. Bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah zaman Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, asal permulaan kepada kesyirikan kepada Allah bermula di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan puncanya ialah al-ghuluw ataupun dalam braket melampau dalam memuja orang-orang yang soleh. Sama ada yang hidup atau telah mati. Yang ketiga, jikalau tidak kerana rahmat Allah dan takdirnya,
yang telah ditetapkan, sudah pasti semua umat manusia yang mensyirikkan Allah akan binasa. Yang keempat, haram melampau dalam agama iaitu menukuk nambah dalam bab agama, sama ada dari segi perkataan atau perbuatan. Sebagaimana melampaunya orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam. Okey, ayat 20. wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbih faqul innamal ghaibu lillahi fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Maksudnya, dan mereka berkata, kenapa tidak diturunkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad, tanda-tanda kebesaran yang lain daripada Tuhannya? Maka jawablah wahai Muhammad, sesungguhnya perkara gaib itu adalah hak mutlak milik Allah. Maka tunggulah kamu, sesungguhnya aku bersama kamu daripada mereka yang menunggu. Pengajarannya pertama, hanya manusia yang degil dan sombong sahaja ia sentiasa meminta bukti kebesaran Allah, walaupun bukti yang sudah ada terlalu banyak dan sangat jelas. Yang kedua, bagi mereka yang waras akalnya, cukup hanya satu bukti tentang kewujudan dan kebesaran Allah untuk dia terus beriman kepada Allah. Sebagaimana berimannya tukang sihir Fir'aun setelah melihat satu bukti kebesaran Allah, iaitu tongkat Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, pengajaran untuk para pendakwah
agar jangan membuang masa dan tenaga kepada mereka-mereka yang degil yang tidak akan menerima kebenaran. Walaupun bukti kebenaran terlalu jelas. Okey, kita sambut tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat 21 kaitan dengan ayat yang lepas. Ayat yang lepas, orang musyrikin Mekah minta ayat, bukti yang lain selain daripada Al-Quran sebagai syarat untuk mereka beriman kepada Allah. Kemudian Allah suruh Nabi menjawab, iaitu apa jawapannya? Innamal ghaibu, jawablah pada mereka, bukti kebesaran Allah itu adalah benda yang ghaib. Jadi bila benda yang ghaib itu bukan urusan Nabi Muhammad, ia adalah hak mutlak milik Allah. Itu jawapan pertama. Ayat malam ni Allah menjawab lagi dalam bentuk yang lain. Kenapa Allah tak bagi bukti-bukti yang lain yang diminta oleh orang musyrikin Mekah? Kenapa Allah tak bagi? Ini jawapan yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza dan idza apabila azaqna kami azaqna daripada az-zuq az-zuq dalam bahasa Arab ialah ta'mu at-ta'am bil fam. Zuq ialah ta'mu rasa, ta'am makanan, bil fam dengan mulut. Ini asal dari segi bahasa. Bila sebut zuq, asalnya ialah rasa makanan ataupun minuman dengan mulut. Tapi zuq juga akhirnya diguna dalam Al-Quran, rasa benda yang tak nampak, seperti rahmat, rasa sedih, juga digunakan perkataan zuq, ataupun rasa penderitaan. Fazuqu azaban alim, rasalah azab yang pedih. Itu bukan di mulut. Bahkan satu hadis Allah kata apa? Zaqa ta'mal iman. Zaqa ta'mal iman man ardiya billahi rabba ila akhirih. Tengok, zaqa daripada zuqa, telah rasa. Apa dah? Ta'ma ni rasalah, telah rasa. Ta'ma rasa keimanan, iaitu man radya, siapa yang reda dengan Allah itu sebagai Tuhan. Itu rasa di mana? Rasa di mulut ke rasa di hati? Ini rasa apa ni? Ialah rasa iman tu apa dia? Kemanisan, kelazatan.
Bila dia Allah bagi musibah pada dia, dia reda. Hati dia rasa tenang, rasa puas, rasa seronok. Sebab apa? Sebab dapat lawan nafsu untuk bersetuju dengan apa yang Allah takdirkan. Rasa puas. Sama juga khusyuk dalam solat kan. Kadang-kadang digunakan juga perkataan zaqa. Yang solat lama, tak nak bagi salam, bengkak kaki, itu dia rasa kemanisan, kekhusyukan solat. Okey. Jadi makna dia wa iza, dan apabila azaqna, kami, dia terjemah apa tu? Kami rasakan, kami timpakan. Kami rasakanlah. Kami rasakan an-nas kepada manusia. Bila sebut manusia umum, termasuklah yang kafir. Rahmatan, rahmat. Rahmat ni dalam bentuk nakirah. Bila nakirah makna dia umum. Apa-apa rahmat. Apa-apa rahmat. Kesihatan, nikmat panjang umur, nikmat kekayaan. Apabila kami rasakan kepada manusia apa-apa sahaja rahmat, min, bila tu? Min dari ba'di, selepas darra. Darra iaitu mudarat. Apa-apa sahaja yang memudaratkan ataupun menyusahkan. Selepas kemudaratan, masathum, yang telah menimpa mereka. Jadi Allah nak beritahu apa ni? Satu, sebab apa Allah tak perkenankan permintaan orang musyrik Mekah yang minta apa tadi? Bukti-bukti yang lain daripada Al-Quran sebagai syarat untuk mereka beriman. Jadi sebab kedua Allah nak begitu, sebab Allah tak bagi sebab perangai manusia ni. Sebab perangai manusia yang ni lah Allah tak bagi. Apa dia? Bila Allah bagi rahmat, kesenangan, kesihatan, kekayaan kepada manusia setelah mereka sakit ataupun mereka miskin ataupun kemarau, Allah bagi hujan lebat, subur tanaman mereka. Maka apa berlaku pada mereka? Izan ni makna bukan apabila, tiba-tiba. Dia terjemah apa tu? Tiba-tiba kan? Dia cuba tengok iza ke izan dalam Quran. Iza kan? Itu dia panggil iza al-fujaiyah. Fujaiyah makna iza tiba-tiba. Tengah-tengah susah, tengah-tengah kemarau, tiba-tiba Allah turunkan hujan. Allah bagi dia sihat. Apa berlaku? Tiba-tiba je lahum bagi mereka makrun. Makrun apa dia? At-tadbiru al-khafiyyu. Tadbir apa dia? Perancangan yang tersembunyi yang menimpa orang yang nak ditipu tu, dan dalam keadaan dia tak sangka. Dia tak sangka dapat nikmat ni. Maka tiba-tiba apa dia? Dan makrun ni bila dalam konteks ayat ni makna dia istihza'un wa takzib. Dia mempermainkan dan mendustakan agama. Termasuklah mendustakan agama, dia kufur nikmat. Nikmatnya apa? Rahmat. Sebelum ni masa darra, dia merayu dan minta pada Allah. Bila Allah bagi rahmat, makrun. Makrun tu kufur, dusta kepada nikmat yang Allah bagi. Dia terjemah apa makrun?
Jadi kalau betul makruh asalnya tipu daya. Tapi kalau terjemah tipu daya tu macam tak faham. Maksudnya apa? Bila Allah bagi nikmat setelah dapat musibah, tiba-tiba mereka kufur kepada nikmat tersebut. Mereka mendustakan. Mendustakan apa ni? Rahmat ni, kebaikan tu bukan Allah yang bagi. Ini adalah hasil usaha kami. Fi ayatina, pada ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Salah satu ayat kami ialah Allah boleh bagi yang sakit jadi sihat. Yang miskin Allah boleh jadi bagi kaya. Yang kemarau Allah boleh jadi subur. Itu ayat. Tapi akhirnya mereka mendustakan, kufur. Okey. Kemudian Allah kata apa? Qul, wahai Muhammad, bagi tahu mereka. Katakanlah, Allahu asra'u. Asra' apa dia? Paling cepat. Kita dah belajarkan kalau wazan dia, pattern dia af'al. Ada af kat depan. Ada af'al mana dia mesti paling. Afdal, ahsan, akbar, asra'. Paling cepat. Makra. Makra ni sebenarnya perancangan jahat. Perancangan jahat yang dibuat secara tersembunyi. Orang tak sedar. Tapi perancangan jahat ni sesuai untuk manusia. Untuk Allah tak sesuai. Allah tak pernah merancang jahat untuk hamba-Nya. Jadi kita nak terjemah apa ni? Membalas. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah paling cepat balasannya. Kenapa paling cepat? Kenapa Allah sebut paling cepat? Dia bila paling cepat, ada yang lain tu cepat juga. Tapi Allah di mana cepat tu? Cuba perhati ayat atas tu. Sikap orang kafir ni, bila mereka dalam kesusahan, mereka berdoa kepada Allah kan? Bila mereka dapat rahmat, lama tak mereka ambil masa untuk kufur balik nikmat tersebut? Lama tak? Apa dalil? Iza. Jadi mereka ni cepat kufur kepada Allah. Maka Allah jawab, Allah lagi cepat membalas. Jadi kalau kita faham, kita tadabbur ayat ni, ancaman. Kamu cepat ya kufur ya, aku lagi cepat membalas. Adakah orang sakit tiba-tiba bila sihat, sakit 3 tahun, bila sihat je dia lupa pada Allah, 1 hari sihat terus Allah bagi mati? Ada kan? Mana Allah lagi cepat. Kemudian Allah bagi amaran. Macam mana Allah boleh membalas kejahatan orang kafir yang tak syukur pada nikmat ni begitu cepat? Antara sebabnya, inna, sesungguhnya rusulana. Rusul ni jamak kan? Kalau seorang apa dia? Seorang. Tengok bahasa Arab beza tak banyak. Kalau seorang, ra beri atas, ra, sin beri depan. Kemudian ada waw, rasulun, seorang. Kalau ramai, jamak, ra beri depan, sin beri depan, waw tak ada, rusulun. Tengok unit bahasa Arab. Kalau seorang berapa huruf? 4. Kalau ramai 3 huruf. Sepatutnya kalau ikut logik lah, kalau seorang 4 huruf, kalau ramai lagi ramai kan? Cuba terjemah bahasa Melayu.
Seorang Rasul. Rasul, kalau ramai? Berapa huruf tambah? Bahasa Arab bukan tambah, kurangkan lagi. Mudah kan? Mudah. Jadi sesungguhnya Rasul-Rasul kami. Siapa ni Rasul-Rasul kami? Siapa ni? Yaktubuna. Yaktubuna. Fi'il apa ni? Apa tanda? Ya. Marfu' ke? Masuk ke? Majzum? Kenapa marfu'? Tidak ada huruf jazam dan huruf nasab ke depan. Kan? Kemudian apa tanda dia rufu'? Subutin nun. Subutin nun. Okey kan? Kalau saya tanya macam ni tiap-tiap malam, pandai tak? Pandailah. Tapi dalam pandai tu akan lagi ramai mati syahid. Yang bela-bela tu mungkin dia syahid awal lah. Okey. Tengok apa faedah, orang tanya apa faedah ustaz? Kita tahu ni fi'il madhi, ni fi'il mudhari', ni fi'il amr. Apa faedahnya? Faedahnya apa? Allah nak berkata apa ni? Fi'il mudhari' apa makna dia? Sentiasa. Yaktubuna menulis ataupun mencatat. Catat apa ni? Ma tamkurun. Apa yang tamkurun kamu? Tamkurun daripada makrun. Kamu rancang kejahatan. Beza tak kalau Allah kata sesungguhnya rasul-rasul kami telah menulis fi'il madhi dengan sentiasa menulis. Beza tak? Yang mana yang menakutkan? Bila tu kita rasa lebih takut? Bila kita akan rasa lebih takut? Bila kita tahu ini fi'il mudhari'. Betul tak? Kalau tak tahu, mungkin malaikat tulis malam je, hari ni tak tulis. Jadi tugas malaikat ni mencatat amalan kita berapa jam satu hari? 24 jam. Masa kita tidur, dia rehat tak? Oh tak. Habis dia catat apa? Kita kan tidur. Jadi dosa ke tidur? Mana dia tahu kan tengah-tengah malam bangun. Sebiji bagi kat seorang sebelah kan. Okey. Kemudian tamkurun fi'il mudhari'. Apa yang Allah nak beritahu? Orang kafir ni dia sentiasa merancang untuk menentang Allah, menentang agama Allah berapa jam? 24 jam. Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Kita lawan dia 24 jam ke ataupun ketika bila kita lawan dia? Kita lawan dia, kita rancang nak lawan dia. Berapa jam sehari? Setakat ni belum lagi ustaz kan. Jadi kalau musuh 24 jam merancang lawan kita, tiba-tiba kita belum mula lagi, memang kita dah kalah lah. Okey. Siapa yang rasul-rasul kami ni sebenarnya siapa? Malaikat. Apa nama dia? Rakib? Okey, Atib bukan nama. Sifat. Habis nama dia apa? Tak ada nama. Mana tahu tak ada nama? Jawab je wallahu alam. Saya tak tahu ada nama ke tak ada. Cuma Allah sebut Rakib Atid tu bukan nama. Allah sebut sifat. Dalam surah apa tu? Surah Qaf. Cuba buka. Surah Qaf ayat 18. Kan? Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Cuba terjemah. Ma yalfizu. Ma tidak. Yalfizu lafaz. Dia jadi bahasa Melayu. Tidak melafazkan.
ataupun tidak menuturkan. Min qaulin. Qaulin nakirah kan? Nakirah makna apa? Umum. Makna apa tu? Tidak melafazkan daripada apa-apa saja perkataan. Illa kecuali ladaihi, di sisi orang yang bercakap tu ada raqibun atid. Ada raqib atid. Siapa ni? Jadi sekarang kita nak tahu raqib atid ni nama ke sifat? Yang duduk sebelah kita ni ada berapa? Berapa malaikat? Kanan dan kiri. Kalau dua, ayat dia macam mana? Kalau dua lah. Kalau raqib tu satu nama, atid tu satu nama, dia mesti ada sesuatu. Apa dia? Tak, mesti ada waw. Raqib wa atid. Kan? Kalau saya buat ayat macam ni. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Berapa orang datang? Siapa? Muhammad dan? Okey, kalau saya buang, wow. Ja'a Muhammadun Zaid. Berapa orang datang? Seorang ke dua? Apa nama dia? Muhammad Zaid. Tengok wow tu ada peranan. Bila tak ada wow, dia bukan nama. Allah kata apa dalam surah Al-Baqarah? Harut wa Marut. Betul kan? Wa ma yu'allimani min ahadin illa ayyaqula innama nahnu fitnatun. Allah kata Harut dan Marut. Ni nama siapa ni? Malaikat kan? Berapa orang? Mana tahu? Ada waw. Harut dan Marut. Dan sebelum ayat ni pun Allah beritahu dua malaikat yang mengajar apa? Ilmu sihir. Jadi kalau dua mesti ada waw. Ini tak ada waw. Okey. Jadi Harut dan Marut nama ke sifat? Raqib dan Raqib atid nama ke sifat? Tapi yang mana orang Melayu kata nama? Hang kan pelik kan? Dia belajar daripada mana saya tak tahu. Kalau dia belajar daripada Quran, dia kata yang ada nama Harut dan Marut. Yang tak ada nama Raqib atid. Ini bukan nama. Ini sifat. Apa Allah nak beritahu ni? Apa saja yang kamu ucap mesti ada sebelah kanan dan kiri dua malaikat. Yang kedua-dua malaikat itu ada dua sifat. Satu, Raqib. Apa benda Raqib? Raqib ni muraqabah, sentiasa perhati. Perhati apa ni? Perhati apa yang kita nak cakap, keluar je, zak tulis. Dia tak tunggu 2 jam dulu baru nak tulis. Sebab tu Allah bagi malaikat ni tak nampak. Cuba bayangkan Allah bagi malaikat nampak, apa jadi? Semua bisu. Nampak diam tu? Kemudian itu Raqib sentiasa mengawas. Atid? Dua-dua Allah sebut sifat ni sebenarnya nak bagi amaran pada kita kalau kita fahamlah. Kalau setakat nama tak ada faedah. Tapi Allah bagi kita sifat supaya kita sentiasa rasa takut. Atid ialah sentiasa hadir. Tak pernah tidur, tak pernah MC. Malaikat kata apa? Penatlah aku jaga ni. Semua dia cakap benda baik. Aku nak cuti 2 hari. Kalau aku cuti pun dia cakap baik tak? Tak pernah balik kampung. Tak pernah sambut raya. Jadi atid ni sentiasa hadir. Raqib sentiasa mengawasi. Saya selalu cerita ada satu kisah. Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika dia sedang sakit, dia mengeluh lah, aduh. Lalu datang seorang tabi'in. Ada seorang lelaki, dia kata, aku mendengar daripada guru aku iaitu Tawus. Tawus mengatakan, ketika dia mentafsirkan ayat ni, qaulin tu, apa makna qaulin? Dia kata bukan setakat perkataan, mengeluh pun mereka akan cetik. Kata aduh pun mereka akan cetik.
panasnya akan cantik. Maka bila dengar tu Imam Ahmad, bila dengar Imam Ahmad tak pernah mengeluh selepas tu sampai dia mati. Kenapa? Kalau mengeluh berdosa ke tak? Aduh, dosa tak? Tak berdosa, tapi dapat pahala tak? Dia nak rekod amalan dia bersih. Bukan setakat daripada benda yang haram, tapi benda yang sia-sia. Kan? Kita kalau malaikat catat apa yang kita cakap, agak-agak mana lebih banyak? Dosa ke? Pahala ke yang sia-sia? Sia-sia dengan dosa. Kurangkan nak hapuskan terus macam mustahil je. Tengah-tengah mulut sihat ni kan. Okey, cuba buka surah Al-Infitar. Ayat 10 hingga 12. Okey, ini juga berkenaan dengan malaikat yang mencatat. Allah kata wa inna alaikum. Cuba terjemah. Wa inna, dan sesungguhnya ke atas setiap kamu ada hafizin. Hafizin apa makna? Penjaga kan? Sebab tu orang yang hafal Quran dipanggil hafiz. Daripada perkataan ni lah. Orang yang hafal Quran dipanggil hafiz. Jadi malaikat pun nama dia hafiz. Kenapa yang hafal Quran dipanggil hafiz? Kenapa? Siapa yang bernama Hafiz? Tolong jawab. Pasal apa? Hafizah menjaga. Sebab orang yang hafal Quran, dia jaga Al-Quran dalam dadanya. Okey, sesungguhnya ke atas kamu pasti ada penjaga. Subhanallah, kalau kita tak ada bawa Al-Quran, menakutkan kan? Setiap kamu ada penjaga. Apa kerja penjaga ni? Kiraman. Sifat dia apa dah? Kiraman. Kiraman apa dah? Dia muliakan, kita belajar karim. Kan? Quranun karim. Kenapa kiram? Ramai. Betul. Kan hafizin tu ramai kan? Hafizin ramai. Bila ramai, kiram. Sebab tu kalau saya kata Rasulullah kiram, betul ke salah? Salah. Rasulullah karim. Saya kata Quranun kiram, betul ke salah? Salah. Quranun sebab satu. Okey. Sifat malaikat yang pertama, dia menjaga. Yang kedua, kiram, mulia. Yang ketiga, sifat pertama. Kedua, mulia. Ketiga, mencetik. Ini tugas dia, ini sifat dia. Kenapa Allah begitu mulia? Apa faedah? Semua kita tahu tak malaikat tu mulia? Malaikat ni yaf'aluna ma yu'marun. Apa saja diperintah pada mereka sentiasa taat. Mulialah. Kita pun dah tahu, tapi kenapa Allah sebut lagi kiram? Mulia. Ada faedah tak? Ada faedah. Apa faedah? Kita kalau ada orang jahat sebelah kita dengan orang mulia. Ada ketika sebelah kita orang jahat, ada ketika sebelah kita orang mulia. Yang mana adat kita lebih terjaga? Kita jaga mulut, jaga mata kan. Bila tu? Bila ada sebelah kita orang mulia. Jadi Allah nak, bila kita terfikir nak cakap ke, nak buat benda yang salah, ingatlah sebelah kita tu malaikat yang sangat mulia. Malulah sikit pada malaikat yang sifatnya mulia. Malaikat tak pernah ingkar perintah Allah, kan? Dan Allah tak bagi pun syurga pada dia. Dia sebagai penjaga sahaja. Tapi dia tetap sifatnya mulia. Jadi paling-paling kurang kamu nak cakap apa, nak buat apa, tengok orang sebelah tu. Jangan tanya pula, malaikat kamu ada ke ni? Kemudian lagi menakutkan, tugas dia apa dah? Catat. Okey, kalau kita dah bercakap banyak dah, 10 tahun cakap benda yang tak ada faedah. Kita pun bertabak. Terpadam tak? Terdilik tak?
Delete kan? Tengoklah. Kita minta apa? Minta afuwun ke minta maghfirah? Kalau maghfirah, ada pendapat mengatakan tak padam, dia kekal dalam rekod, tapi Allah ampunkan, tak ada balasan. Tapi kalau kita minta afuwun fa'fu anni, diampunkan dan terdelete semua daripada rekod. Okey. Kemudian apa yang mereka tulis ni? Ya'lamuna, mereka tahu apa saja yang kamu. Ayat ni lagi menakutkan. Kita biasa kalau nak buat jahat, tengok apa? Orang ada ke tak ada kan? Tapi malaikat ni ada tak? Ada. Bahkan dia tahu apa saja yang kamu nak lakukan. Jadi ayat-ayat ni kalau kita hayati, insya-Allah menjadikan kita berakhlak mulia. Menjadikan kita orang yang bertakwa. Okey. Ayat ni dah habiskan. Sekarang saya dah sebut tadi di awal, ayat ni adalah sebenarnya Allah nak bagi tahu sebab kedua kenapa Allah tak perkenankan permintaan orang musyrikin Mekah yang minta bukti-bukti yang lain selain Al-Quran. Kalau sebelumnya Allah kata benda ni gaib, bukan Nabi Muhammad tak ada hak untuk memberi ayat yang baru. Itu hak Tuhan. Itu jawapan pertama. Jawapan kedua dalam ayat ini. Apa jawapannya? Apa sebab? Apa sebab? Sebabnya ialah Allah nak bagi tahu inilah tabiat orang kafir, iaitu bila dia dalam darak, dia mengaku dia akan beriman, dia minta kepada Allah. Bila Allah lepaskan daripada musibah, Allah bagi rahmat, dia balik asal. Faham tak? Jadi kalau dia minta ayat baru, Allah pun bagi. Masa dia minta tu, dia susah. Tapi bila Allah bagi, dia senang. Agak-agak dia beriman tak? Tak beriman. Jadi itu antara sebab Allah tak bagi. Dan saya sebut semalam kan, sunnatullah, kalau orang musyrikin ataupun siapa-siapa je minta satu bukti baru daripada Allah secara spesifik. Kemudian bila Allah bagi dia tak beriman, sunnatullah apa dia? Allah akan azabkan terus. Dan ada satu ayat rasanya kita dah belajar. Allah tidak akan azab sesuatu kaum selagi mana Rasul ada di situ. Kan? Jadi sebab Rasul masih ada dekat Mekah, Allah tak perkenankan permintaan orang musyrikin. Kalau Allah perkenankan dan mereka tak beriman, Allah turunkan azab. Tak mungkin sebab Nabi ada kat situ. Okey. Kemudian kalau ayat lepas Allah begitu perangai orang kafir bila dapat nikmat lupa daratan. Ayat ni ayat 22 Allah bagi contoh. Macam mana contoh mereka lupa daratan? Contoh lebih detail. Huwa dia. Allazi yang yusayyirukum. Dia yusayyiru memperjalankan kamu fil barri, di barri apa dia? Di darat, wal bahri, dan di laut. Setakat ni apa yang Allah nak bagi tahu? Allah nak bagi tahu semua manusia termasuk orang kafir dia boleh berjalan ke mana-mana, sama ada jalan melalui darat ataupun laut, dan sebenarnya juga satu lagi melalui udara. Sebenarnya apa kelebihan tu? Mereka boleh berjalan melalui darat, kereta ke, kereta api ke, dan kalau melalui laut, kapal. Kalau melalui udara, kapal terbang. Dari mana mereka boleh berjalan tu? Dari mana? Huwallazi yusayyirukum. Allah nak ingatkan itu adalah nikmat yang sebab Allah gerakkan. Kalau Allah tak gerakkan, bergerak tak kereta kita? Sebab tu doa naik kenderaan apa dia? Subhanallazi sakhkhara lana. Maha suci Allah yang sakhkhara,
yang mempergerakkan untuk kami. Sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu. Allah yang gerakkan. Kita rasa kita gerakkan, kereta kita beli, minyak kita isi, start pun kita kan? Tak. Ada tak yang beli kereta, start tiba-tiba meletup? Ada. Sebab Allah tak nak gerakkan. Kadang-kadang gerak sekejap, terbakar. Ada. Jadi Allah ingatkan, semua tu adalah Allah gerakkan. Kapal di laut. Kapal di laut, macam mana boleh bergerak? Atas air kan? Kalau campak besi, tenggelam tak? Tenggelam kan? Besi besar mana? Kecil je. Tiba-tiba campak kapal 1000 kali ganda lebih besar daripada besi, tak tenggelam, terapung pula. Logik tak? Besi kecil tenggelam, besi besar timbul. Kenapa timbul? Kenapa timbul? Jangan pakai logik akal. Wallazi yusirukum. Betul tak? Sebab tu ada tak kapal yang canggih tapi tenggelam juga? Ada kan? Kapal apa? Mana lebih canggih dengan kapal Nabi Nuh? Kapal Nabi Nuh ada tak jaket keselamatan? Ada tak bot kecil? Ada tak alat-alat penyelamat? Tak ada. Kemudian masa kapal Nabi Nuh berlayar tu, air tinggi mana? Setinggi gunung. Tapi selamat tak? Selamat. Sebab apa? Allah nak selamatkan. Boleh faham? Jadi Allah nak bagi tahu nikmat. Dia yang memperjalankan kamu di darat dan di laut. Allah sebut dalam surah Luqman. Apa faedah? Apa faedah Allah jadikan jalan tu salah satu jalan untuk kita ialah di laut. Surah Luqman ayat 31. Okey. Cuba terjemah. Alam tara. Alam tara. Tidakkah engkau melihat? Dia sebenar maksud kalau kita terjemah harfiah, apakah lam tidak tara engkau melihat? Tapi sebenar maksudnya apa? Lihatlah. Perhatilah. Kemudian fikir dan beritahu aku apa pengajarannya. Ayat ni sebenarnya Allah suruh kita berfikir. Macam samalah Allah kata alam tara. Ini surah panjang dah, alam tara yang pendek. Alam surah Al-Azim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka kan? Alam juga. Sebenarnya Allah nak suruh kita berfikir. Okey. Kita berfikir tak lepas masa baca surah ni ataupun selepas baca? Berfikir tak? Berfikir. Okey. Apa hasil pemikiran kita? Kau sekarang baru nak berfikir. Apa hasilnya? Tengok sebab tu banyak tak Allah mencela orang yang tidak berfikir. Afala taqilun? Afala tatafakkaru? Kenapa kamu tak nak berfikir? Allah kata alam tara tu Allah suruh kita fikir. Okey, apa hasil setelah kita berfikir tentang surah Al-Fil? Jangan rasa macam mana tu jangan rasa hebat? Yang dihancurkan dera bergajah. Gajah besar tak? Jadi Allah suruh fikir apa dia? Macam mana burung yang kecil kemudian boleh hancurkan gajah yang besar dan hanya dengan batu yang masuk akal tak? Siapa dia bela burung? Cuba latih burung tu dia baling harimau. Mati tak harimau? Tak mati. Allah boleh tak nak hantar gajah juga hancurkan tentera bergajah? Boleh tak? Ataupun hantar harimau, singa, boleh kan? Boleh je. Tapi kalau singa yang mengalahkan gajah, nampak tak kehebatan Allah? Tak nampak lah. Jadi Allah suruh berfikir, jangan rasa hebat. Sebab apa?
Walaupun kamu ada gajah, tentera yang begitu ramai datang daripada Yaman, aku hanya boleh kalahkan dengan burung kecil dan batu kecil. Pasti ada di belakang burung itu Tuhan yang hebat. Maka lepas ni jangan sombong, kan? Asyik nak pilihan raya je. Tunggu. Okey, alam tara. Tidakkah engkau perhati annal fulka apa dah? Kapal. Tengok Allah suruh kita perhati, ya. Semua naik kapal kan? Semua pernah naik kapal kan? Apa hasilnya? Selain daripada selamat sampai destinasi. Boleh cerita? Satu je faedah naik kapal. Kapal ke, bot ke, sampan ke. Sebab Allah suruh berfikir ni. Tak jam tak? Ha? Tak jam itu pentingkan diri. Bila tak jam, kita tak rasa kebesaran Allah kan? Oh, lega tak jam. Ha? Traffic light pun tak ada. Okey, Allah tengoklah. Tidakkah engkau perhati fulka kapal? Tajri. Apa makna tajri? Kalau sungai tajri, makna dia mengalir. Kalau apa dia? Kalau kapal belayar. Kalau air, kalau apa lagi? Kalau orang yajri, berlari. Tidakkah kamu perhati kepada kapal yang berlayar fil bahri, di laut, bi ni'matillah, dengan nikmat Allah. Kita tak boleh nak jadikan kapal yang besar tambah-tambah kapal yang bawa kapal terbang kan. Kadang-kadang jadi airport atas kapal tu, dan kapal tu berada di atas air. Semua tu dengan nikmat Allah. Untuk apa? Apa tujuan? Li yuriyakum, supaya Allah memperlihatkan kepada kamu min ayatihi, tanda kebesarannya. Ini faedah pertama, Allah jadikan kapal tu boleh berlayar di laut. Supaya apa? Supaya manusia perhati betapa hebatnya Tuhan. Kapal yang besar boleh berjalan di atas air yang lembut, yang cair kan. Cuba bayangkan, kebanyakan yang di badan kita, yang di rumah kita, biasa dibawa datang daripada mana? Datang daripada luar kan. Dan bila datang daripada luar, dibawa dengan apa? Kapal terbang ke kapal laut? Laut. Lagi besar barang tu, lagi bawa atas air, betul tak? Kalau barang yang besar dan berat bawa atas jalan darat, apa jadi pada jalan tu? Rusak jalan. Subhanallah. Tanah boleh rusak bila kenderaan tu berat. Tapi air lagi berat, lagi terapung. Hebat tak? Sepatut lagi berat, lagi tenggelam. Ni lagi seronok, lagi besar, lagi lupa daratan dalam krus kan. Ada tak yang sewa krus duduk kat tengah-tengah tu, tak keluar-keluar? Sebab dalam tu semua ada. Ada kan? Ada. Untuk Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya, fi zalika, pada demikian itu, pasti ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi bukan untuk semua orang. Untuk siapa? Likulli sabarin syakur. Untuk orang yang banyak sabar dan banyak bersyukur. Kita nak perhati kebesaran Allah atas kapal tu, perlu tak kesabaran? Cuba fikir sekarang. Saya bagi masa 10 minit. Ustaz fikirlah. Tak naklah. Tak sabar. Bila tak sabar, tak akan dapat nampak kebesaran Allah. Betul? Dan dia belayar tu pula dengan apa? Angin kan? Angin pula kasar tak? Lembut je. Angin lembut tapi boleh tolak kapal yang subhanallah. Okey. Jadi Allah kata dia yang memperjalankan kamu di darat dan di laut dan juga di udara. Hatta, sehingga, iza, apabila, kuntum, adalah kamu, fil fulki, dalam fulki kapal.
fulki, safinah, sama. Ada setengah ayat Allah guna safinah. Contoh seperti surah apa? Safinah. Fa'amma safinatu fakanat limasakin. Surah apa tu? Kahfi. Ada juga perkataan lain, makna dia kapal juga bakhirah. Bakhirah. Wa jaraina, dan ia telah berlayar. Bihim, dengan mereka, mana kapal itu membawa orang birihin. Ni Allah sebut birihin, dengan angin. Jadi dengan kuasa Allah, melalui angin yang lembut, kapal tu boleh berlayar, dan Allah boleh jadikan kapal tu tak bergerak di tengah-tengah laut. Bila tu? Bila tidak ada angin. Birihin tayyibah, angin yang bila sebut angin yang baik, ada tak angin yang jahat? Angin yang baik ini mana angin yang perlahan, lembut, sederhana. Wa farihu biha, dan mereka gembira. Betul kan? Bila naik kapal, bila naik bot, perlahan je kan. Angin pun okey. Masa itulah. Kemudian ja'atha. Kemudian telah datang kepada mereka rihun, angin, asifun, angin yang kencang. Wajah, datang angin yang kencang, kemudian datang pula waja'ahum, dan datang kepada mereka maujun. Maujun apa dia? Ombak. Maujun, ombak. Min kulli makan, dari setiap tempat. Makna apa? Datang daripada depan, belakang, kanan, kiri. Wazannu, sampai tahap wazannu, dan mereka zannu, asal makna apa? Sangka. Tapi ada dalam Quran, ada zan makna sangka, ada zan makna yakin. Macam mana kita nak tahu? Kaedah dia, kalau zan, selepas dia ada anna, maka makna dia yakin. Selepas zan ada anna, selepas zan ada anna, makna dia yakin. Tapi kalau zan saja, tak ada an, makna dia sangka. Husnul zan kan? Husnul zan ataupun su'uz zan, sangka buruk. Allah kata apa? La tajtanibu kasiran minaz zanni. Wahai orang beriman, ijtanibu, hendaklah kamu menjauhkan banyak daripada, nak terjemah apa ni? Sangka ke yakin? Sangka, sebab lepas tu tidak ada anna. Okey? Jadi sekarang zannu annahum, dan mereka yakin sesungguhnya mereka uhita. Uhita apa dia? Telah. Uhita ni makna meliputi ni. Ni kapal kat tengah ni. Kapal kat tengah, uhita, ombak yang besar dan bahaya tu dah meliputi mereka. Bihim, dengan mereka. Maksud ayat ni ialah mereka yakin akan mati. Angin kuat, kemudian ombak pula bertalu-talu. Apa sikap mereka? Tadi apa tadi? Bila angin biasa je, mereka gembira, seronok kan? Macam-macam mereka buat.
Tapi bila angin ribut, taufan, kemudian ombak pula bertalu-talu, ini tabiat manusia. Da'awullah. Mereka berdoa kepada Allah. Ini sebenarnya siapa ni? Orang Islam ke orang kafir? Kenapa mereka berdoa kepada Allah? Mereka sembah patung berhala 50 tahun. Tiba-tiba dalam keadaan terdesak macam ni, langsung tak keluar nama patung. Lat ke, Uzza ke. Tiba-tiba keluar perkataan Allah. Bukan setakat doa pada Allah, mukhlisin. Dalam keadaan ikhlas. Maka mereka ni masa berdoa ketika ini dengan kita berdoa di belakang imam, mana lebih ikhlas? Mereka ni. Betul kan? Kita nak ikhlas macam mana? Kadang-kadang tak faham pun. Amin je. Kemudian mereka juga yakin lahuddin. Hanya milik Allah agama. Ini perangai ni. Perangai buruk. Apa dia? Bila terdesak, cari Tuhan. Bila terdesak, berdoa pada Allah. Okey. Kemudian dan mereka berjanji, lain anjaitana. Pasti sesungguhnya ataupun sekiranya anjaitana, engkau ni Allah. Engkau selamatkan kami min hazihi, dari ini apa ni? Musibah, kematian. Sebab mereka dah yakin mereka akan mati ni. Mereka janji kalau engkau selamatkan kami daripada musibah ini, lanakunanna, pasti. Tengok, orang kafir guna dua harfu taukid, satu lam. Yang kedua, dia pun pandai bahasa Arab. Masa berdoa terdesak, dia guna dua huruf penegasan. Pasti, sesungguhnya. Kita bahasa doa kita ada guna tak huruf taukid? Tak guna kan? Sebab apa? Sebab dalam keadaan tidak terdesak, sihat wal afiah. Pasti kami, pasti sesungguhnya kami akan jadi minasyakirin, dari kalangan orang-orang bersyukur. Faham? Tengok Allah nak cerita apa sebenarnya ni? Bukan orang kafir je. Mereka-mereka yang seumpama dengannya. Apa dia sifat buruk? Sifat buruk, sifat tercela. Bila terdesak, baru cari Tuhan. Walaupun 50 tahun dia sembah berhala, masa tu langsung tak keluar nama berhala. Tiba-tiba keluar nama Allah. Soalannya kenapa? 50 tahun tak pernah sebut nama Allah. Tiba-tiba automatik keluar. Apa dia? Apa dia? Fitrah manusia. Kenapa? Sebab masa tu akan dia jadi waras. Dia sendiri tak boleh selamatkan diri sendiri. Macam mana dia nak suruh berhala selamatkan dia? Betul tak? Masa tu dia waras. Aku yang boleh bergerak ni, boleh bangun, boleh duduk, pun tak boleh selamat. Macam mana aku nak suruh berhala yang tak bergerak langsung, yang buta, yang pekak? Masa tu dia waras. Maka automatik dia balik pada Allah. Dan masa ni dia pakai tak perantaraan? Pakai tak? Pokok ke apa ke ada? Soalnya kenapa tak pakai perantaraan? Ayat sebelum ni dia pakai tak? Dia kata apa? Kami sembah berhala. Dia bukan berhala tu Tuhan. Tapi berhala adalah zulfa. Perantaraan. Tapi tiba-tiba terdesak. Langsung direct terus pada Allah. Kenapa? Yalah, masa sebelum tu kenapa perantaraan?
pergi ke kubur pakai syekh tu, syekh ni kan. Kenapa tak minta, ya Syekh Abdul Qadir Jalani, kami akan mati ni. Kenapa? Pengajaran paling besar. Apa dia? Kalau alasan kan, setengah orang dia kata kita tak boleh direct pada Allah sebab kita ni banyak dosa. Kita ni hina. Jadi tak sesuai nak direct pada Allah. Pakai orang tengah. Orang tengah tu okey sikit kan? Okey, kita tanya balik. Orang kafir ni, masa dia berdoa, dia suci bersih ke? Ha? Kenapa dia boleh direct pada Allah tanpa perantaraan? Sebenarnya itulah syariat Islam. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui kenapa kita nak pakai orang tengah. Dia sebab tu ulama kata yang suka pakai orang tengah ni orang kafir, dia panggil apa? Syufa'a kan? Sebab dia kias kepada manusia. Manusia, contoh kalau pembesar, nak direct pada pembesar tak boleh, kena pakai orang tengah. Kenapa? Sebab orang besar dia tak tahu semua orang bawah. Betul tak? Kalau orang bawah terus direct pada raja, raja kata apa? Siapa kamu ni? Betul tak? Maka dia perlu orang tengah perkenalkan pada raja. Ini kawan saya kenal. Betul tak? Ya, betul Haji. Tapi Tuhan, adakah Tuhan tak tahu pada orang tu yang duduk dalam hutan, yang duduk dalam sungai? Allah tak tahu ke? Semua Allah tahu. Allah tahu dulu, kini dan selama-lama. Yang zahir, yang nyata, yang kecil, yang besar, semua Allah tahu. Kenapa perlu perantaraan? Kenapa kamu anggap Tuhan ni macam raja? Tak masuk akal. Masa ni diwaras. Bahkan ulama kata ayat ni, Syekh Al-Maraghi, Syekh Al-Alusi, dia kata ayat ni tamparan hebat kepada orang yang suka berdoa menggunakan perantaraan. Tak kalah kamu lebih teruk daripada orang kafir yang tak pakai perantara bila terdesak. Boleh faham? Dan orang kafir sendiri mengaku tak, patung tu tak boleh memberi mudarat. Betul? Orang Islam ada tak pergi ke kubur ke berdoa? Dan dia sendiri mengatakan kubur tu tak boleh beri. Kalau kamu sendiri mengaku tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi manfaat, apa ke benda pergi minta kat situ? Betul tak? Apa ke benda? Takkanlah Syekh Al-Alusi dalam tafsir dia Ruhul Ma'ani, dia kata apa? Cuba perbandingkan, ini cerita orang kafir. Ada cerita orang Islam, ada cerita orang Islam. Bila dia terdesak, dia lebih teruk daripada orang kafir ni. Apa dia? Dia tak cari Tuhan direct. Dia tak da'awullah mukhlisin. Dia pakai orang tengah. Kadang-kadang dia jumpa, pergi ke kubur. Maka kata Syekh Al-Alusi, cuba kamu fikir, yang mana lebih dapat hidayat? Orang kafir yang terdesak direct kepada Allah tanpa perantaraan, dengan orang Islam yang bila terdesak masih menggunakan perantara yang sedikit pun tak boleh memberi manfaat dan mudarat. Yang mana lebih mendapat hidayat? Orang kafir. Boleh faham? Clear. Sebab itulah tak ada satu pun dalil daripada Quran ataupun hadis yang sahih yang membenarkan kita menggunakan perantaraan bila berdoa kepada Allah. Allah jawab, Allah cakap direct, ud'uni astajib lakum. Doa pada aku. Terus Allah kata astajib, aku akan perkenalkan. Ayat lain Allah kata wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu, aku akan perkenalkan. Allah tak kata bila kamu bersihlah boleh direct pada aku, bila kotor pakai orang tengah, tak. Okey, cuba buka surah ni. Ada tak saya bagi Syekh Al-Alusi yang last sekali? Oh bukan. Yang baru ini yang lama ni. Bukan.
Bukan. Ya ke? Oh. Ni yang lama ni. Tak ada? Tak ada, cuba keluarkan ayat tu. Ada ayat apa? Cuba Fussilat ayat 50 dan 51. Okey. Cuba kita terjemah. Walain azaqnahu, dan pasti sekiranya azaqnahu, macam ayat tadi. Kami rasakannya rahmat, kebaikan. Minna, daripada kami. Min ba'di dharra, daripada selepas musibah. Masatu yang menimpanya, apa kata mereka? La yaqulanna. Pasti mereka berkata, hazali. Rahmat yang kau dapat, sihat ke, hujan ke, kaya ke, ini adalah hasil usahaku. Itu perangai manusia. Wa ma azunnu, dan lagi parah apa dia? Dia kata, wa ma azunnu, dan tidak aku sangka, tidak aku rasa as-sa'ah, kiamat akan berlaku. Bila tu? Bila dia dapat nikmat. Satu, dia kata itu usaha dia. Yang kedua, nikmat, kiamat tak akan berlaku. Dan walain raji'tu, katalah dikatakan sekiranya aku berlaku kiamat dan aku dikembalikan kepada Tuhanku. Kalau berlaku kiamat dan aku kembali pada Tuhanku, apa aku dapat? Inna li indahu lal husna. Sesungguhnya bagi aku di sisi Allah pasti yang lebih baik daripada yang aku dapat sekarang. Apa maksud dia? Allah nak bagi tu perangai manusia bila dia dapat kesihatan, dapat kekayaan. Satu, dia rasa Allah suka pada dia. Itu adalah usaha dia. Yang kedua, dia kata Allah suka pada dia. Sebab kalau Allah benci, kenapa Allah bagi? Sihat kan? Yang kedua, kesan yang kedua apa dia? Dia tak akan terfikir pun nikmat tu Allah akan tarik. Sebab bila Allah suka, kenapa nak tarik? Macam kita suka pada seseorang, takkan kita nak tarik nikmat kan? Dan lagi parah, dia kata kiamat tak akan berlaku. Mana mungkin berlaku kiamat? Allah sayang padaku. Dan dia kata andai berlaku kiamat, andai berlaku, apa akan Allah bagi pada dia? Bahaya tak pemikiran tu? Kesannya apa? Dia tak akan bertobat. Yang kaya-kaya kan sampai ke mati tak berubah. Sebab ada pemikiran ni. Allah suka padaku, sebab tu Allah bagi kesenangan. Yang miskin tu Allah tak suka, sebab tu Allah tak bagi kesenangan padanya. Kemudian Allah bagi amarah, falunabbi'anna, pasti kami akan ceritakan kepada orang-orang kafir bima amilu, dengan apa yang mereka lakukan, wala nuziqannahum, dan kami akan rasa pada mereka min azabin ghaliz, daripada azab yang pedih. Kemudian wa iza an'amna, Allah begitu perangai manusia apabila kami memberi nikmat kepada manusia, apa sikapnya? A'rada, berpaling daripada Tuhan, kufur kepada Allah. Wa na'a bijanibi, dan menjauhkan diri daripada Allah, menjauhkan diri pada agama. Tetapi wa iza massahu, apabila dia ditimpa syarr, keburukan, musibah, apa sikapnya? Fazu doain, panjang doa dia, 3 hari 3 malam, dan ikhlas. Ini perangai buruk manusia ni. Sebab tu beza orang beriman apa dia? Beza dengan orang beriman. Orang beriman sentiasa berdoa, sentiasa berkata kepada Allah ketika senang, lebih-lebih lagi ketika susah. Sebab tu ada hadis saya pernah beritahu, siapa yang sentiasa bergantung, bertawakal kepada Allah ketika senang, maka Allah akan bantunya ketika susah, walaupun dia tak minta. Tapi siapa yang meminta kepada Allah ketika susah saja, itu perangai buruk. Biasanya itu adalah perangai orang kafir. Habiskan, Habis, Ayat satu lagi tak ada kan?
Okey, saya nak sebut satu hadis berkaitan dengan ayat kita belajar. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini kisah keislaman Ikrimah bin Abi Jahal. Bapa dia kepala yang paling kuat menentang Islam sampai ke mati dalam kafir. Tapi anaknya juga menentang, tapi akhirnya bertaubat dan beriman kepada Allah. Ini kisah bagaimana Ikrimah masuk Islam. Lama kana yauma fatih, ketika hari pembuka kota Mekah, Nabi memberi keamanan kepada semua orang kecuali 6 orang. 6 orang. Nabi kata, jumpa 6 orang ni bunuh. Walaupun dia berlindung di sebalik ke lambu Kaabah. Jumpa 6 orang ni bunuh. 4 lelaki, 2 perempuan. Sebab apa ni? Sebab 6 orang ni memang jahat sangat. Paling kuat menentang Islam. Siapa dia 4 orang lelaki? Ikrimah bin Abu Jahal, Abdullah bin Khatal, Maqis bin Subabah, dan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah. Okey? Bila Ikrimah anak Abu Jahal tahu, Nabi suruh arahkan, siapa jumpa dia bunuh. Dia pun lari. Naik kapal. Farakiba al-bahra, dia naik kapal. Wa asabatum, tiba-tiba datang angin yang kuat. Faqala, maka berkatalah penghuni ataupun penumpang yang naik kapal tu, akhlisu. Yang naik ni semua orang kafir. Bila datang angin ribut, dia kata, ikhlaskan kamu dalam berdoa pada Allah. Fa inna alihatukum, kenapa? Sebab tuhan-tuhan yang kamu sembah langsung tak boleh bantu. Tengok, tiba-tiba jadi waras. Tuhan-tuhan kamu yang kamu sembah langsung tak boleh membantu kamu. Maka kata Ikrimah, wallahi la illam yunajjini minal bahri ilal ikhlas, kata Ikrimah, kalau tidak boleh selamatkan aku daripada ombak besar ni kecuali ikhlas, maka tidak boleh selamatkan aku di darat melainkan juga dengan ikhlas. Manakala ikhlas kepada Allah boleh selamat aku di laut, ikhlas juga boleh akan selamatkan aku di darat. Dia pun turun kapal, dia balik ke Mekah, jumpa Nabi Muhammad, dia mengucap 2 kalimah syahadat. Mana ada juga yang Allah selamat tapi akhirnya beriman. Antaranya ialah Ikrimah bin Abi Jahal. Surah. Okey. Kita baca sikit satu hadis daripada buku 62, Amalan Pembuka Pintu Syurga. Kesar apa dah? Okey. Daripada Usama, muka surat 119. Siapa yang ada buku, muka surat 119. Daripada Usama radhiyallahu anhu secara marfu', Nabi bersabda, "Qumtu ala babil jannah fakana 'amatan man dakhalaha al-masakin. Wa qumtu ala babin nar fa iza 'amatu man dakhalaha an-nisa." Maksudnya, kata Nabi, aku berdiri di depan pintu syurga. Rupanya aku melihat kebanyakan orang yang masuk ke dalam syurga adalah orang-orang miskin. Aku juga berdiri di depan pintu neraka. Ternyata aku melihat kebanyakan orang yang masuknya adalah kaum wanita. Jadi bila Nabi duduk depan pintu syurga, Nabi tengok majoritinya orang miskin. Dan bila Nabi berada di depan pintu neraka, Nabi tengok majoritinya perempuan. Perempuan ni sebenarnya dia yang paling mudah nak masuk syurga. Betul kan? Tak payah pergi solat jemaah, tak payah pergi solat Jumaat, tak payah pergi berjihad. Solat 5 waktu, betul? Puasa bulan Ramadan, betul? Taat pada suami, betul? Mudah je. Lagi kalau tak pergi solat Jumaat, tak boleh masuk syurga, kena bakar rumah dia. Kalau tak pergi solat Jumaat, lagi teruk. Kalau tak pergi berjihad,
Lagi teruk, susah. Tapi tengok-tengok yang paling ramai masuk neraka wanita. Kenapa? Tanyalah wanita. Wanita lebih tahu jawapannya. Kalau lelaki jawab, nanti dia kata bias pula kan. Okey, satu lagi hadis. Dia sebut dalam riwayat Imran, dalam redaksi, ittala'tu fil jannah fara'aitu aksara ahliha al-fuqara. Wattala'tu fil nar fara'aitu aksara ahliha an-nisa. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Maksud dia, kata Nabi, aku memperhatikan syurga, ternyata aku melihat bahawa kebanyakan penghuninya, majoritinya adalah orang-orang fakir. Aku juga perhati neraka, rupanya aku melihat bahawa kebanyakan penghuninya adalah kaum waris, kaum wanita. Okey? Jadi sekarang, mana lebih baik, jadi lelaki ke wanita? Itu bukan pilihan. Tapi pilihan apa dia? Mana lebih baik? Jadi orang kaya ke orang miskin? Ya kan ni? Yang bekerja tu nak kaya ke nak miskin? Tak salah jadi orang kaya. Kadang-kadang dengan sebab kita kaya, mungkin kita banyak infak, kita dapat syurga, dan syurga yang paling tinggi. Kan? Macam Abu Bakar Abdurrahman bin Auf. Cuma takut-takutlah. Bila kaya tak jadi macam Abu Bakar. Jadi macam Pakcik Bakar je kan. Okey, cukup kita sambung insya-Allah malam besok. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم